Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini sampai sebuah video pendek kepada saya di mana Ustaz Don Daniel seperti biasa memberi petua amalan kepada para hadirin kuliahnya, baik di masjid atau di media sosial. Akan tetapi video pendek kali ini ada satu perbezaan yang ketara. Jika petua-petua sebelum ini, kita yang kena cari sumber hadisnya, kita yang kena semak darjat kekuatan hadis tersebut. Petua kali ini Ustaz Don telah siap menerangkan bahawa ia berdasarkan hadis yang sahih. Bukan sekadar hadis sahih, tetapi ditambah dengan kenyataan tak usah takut. Bererti jangan takut, bererti confirm sahih. Pada awalnya saya katakan ini adalah satu pembaikan atau improvement yang dialu-alukan. Cuma apabila mendengar petua amalan yang disampaikan itu, saya ragu-ragu benarkah ia berasal daripada hadis yang sahih. Ayuh kita tonton video pendek yang saya maksudkan itu. Selepas itu saya akan berikan ulasan dan react. Link bagi video pendek ini dalam kotak description. Tuan-tuan jangan tinggal amalan ni. Ini saya pesan saja amalan. Nabi pesan, siapa buat amalan ni lepas subuh. Pasal apa saya pesan? Sebab, maafkan saya, ni bukan saya pandang rendah pada orang. Tak. Termasuk diri saya. Kalau bulan-bulan lain, subuh tu kadang-kadang terlepas. Ramadan insya-Allah tak terlepas. Jadi saya pesan, apa dia? Nabi sebut dalam hadis. Hadis sahih. Tak usah takut. Nabi kata apa? Siapa-siapa baca zikir yang saya bagi ni lepas subuh, Nabi abang, setiap batu, setiap pokok, setiap tembok bangunan, maknanya tempat tuan-tuan ni ada pokok, ada jalan, ada bangunan, ada, semua akan doakan pengampunan pada kita. Apa dia punya zikir dia? Subhanallahil azimi wa bihamdih. Tu ya, baca 3 kali. Subhanallahil azim wa bihamdih 3 kali lepas subuh. Syarat dia Assalamualaikum, Assalamualaikum, baca zikir la ilaha illallah apa semua 10 kali, astagfirullah 3 kali, la ilaha illallah 10 kali, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Lepas tu baca doa. Lepas tu dah habis sembahyang lah, nak bangun tu. Bangun tu baca Subhanallahil azim wa bihamdih, Subhanallahil azim wa bihamdih, Subhanallahil azim wa bihamdih 3 kali. Setiap pokok, setiap batu, setiap bangunan akan doa, ya Allah ampunkan dosa dia. Baik, sebelum mengulas seperti biasa 2 nota kepada para penonton. Pertama, dialu-alukan meninggalkan komen, tetapi minta menjaga adab apabila menulis komen. Ayuh kita jadikan video ini sebagai sarana menambah ilmu dan bukan pula selainnya. Kedua, akan ada yang bertanya kenapa saya tidak hubungi Ustaz Don secara peribadi dan bincang bersamanya secara tertutup. Kenapa terus buat video secara terbuka di media sosial? Saya jawab, jika perkara ini Ustaz sampaikan dalam suasana tertutup, seperti sedang sembang-sembang antara kami berdua sahaja, maka saya akan bincang dalam suasana tertutup juga. Jika perkara ini Ustaz sampaikan dalam suasana semeja di kedai nasi kandak dengan 3 sahabat yang lain, saya akan bincang dalam suasana kehadiran 3 sahabat tersebut. Namun memandangkan perkara ini Ustaz sampaikan secara terbuka dan telah tersebar di media sosial, maka saya juga bincang secara terbuka di media sosial. Baik, kita mulakan dengan ulasan pertama, yakni sumber hadis. Sejauh yang saya tahu, hadis yang paling dekat kepada apa yang disebut oleh Ustaz ialah apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis nombor 19692, atau jika edisi semakan Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan rakan-rakannya, hadis nombor 20602. Kenapa saya katakan paling dekat? Nanti saya jelaskan. Ayuh sama-sama kita baca hadis tersebut sepenuhnya. Jadi di skrin anda sekarang ini ialah Musnad Ahmad dari edisi perisian Maktabah Syamilah ya. Okey, kitab Musnad Ahmad edisi tahqiq Shu'aib Al-Arnaud dan rakan-rakannya, hadis nombor 20602, jilid 34, muka surat 207 daripada Qabisah bin Al-Mukhariq. Okay, daripada Qabisah
bin Al-Mukhariq radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Qabisah ma jaa bika. Aku mendatangi, aku mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda bersabda kepadaku, wahai Qabisah, apakah yang menyebabkan kamu datang? Qultu, aku berkata, kabirat sinni wa raqqa azmi fa ataituka litu'allimani ma yanfa'unil Allahu azza wa jalla bihi. Berkata Qabisah, aku sudah semakin tua, tulang sudah semakin reput, maka aku mengunjungi engkau agar engkau mengajari aku apa yang bermanfaat bagiku di sisi Allah Azza wa Jalla. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Qabisah, ma mararta bi hajarin wala syajarin wala madarin illa astaghfara laka. Wahai Qabisah, tidaklah engkau melintasi sebuah batu, tidak juga sepohon pokok, tidak juga tembok yang diperbuat dari tanah liat, melainkan dimintakan ampun bagi engkau. Baginda menyambung lagi, ya Qabisah, iza sallaital fajra faqul, apabila engkau selesai solat fajar, yakni subuh, maka katakanlah, nota kaki nombor 1, dalam sebahagian manuskrip lain, katakanlah sebanyak 3 kali. Subhanallahil azimi wa bihamdi. Okey, katakanlah sebanyak 3 kali. Tu'afa minal ama wal juzami wal faliji. Nescaya akan dipelihara, nescaya kamu akan terpelihara daripada sakit buta, sakit kusta dan sakit strok. Ya Qabisah, baginda menyambung lagi, qul, katakanlah atau ucapkanlah doa ini, Allahumma inni as'aluka mimma indaka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau daripada apa yang di sisi engkau. Wa afid alayya min fadlika, dan limpahkanlah ke atasku daripada karuniamu. Wansyur alayya rahmataka, dan curahkanlah ke atasku rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatika, dan turunkanlah ke atasku daripada keberkatanmu. Demikian lafaz hadis sepenuhnya. Okey, itu ulasan pertama. Ulasan kedua ialah darjat hadis. Jika kita lihat kepada sanad hadis ini, perhatikan perawi ini seorang lelaki, tak apa, saya select terlebih dahulu. Rajulun min ahlil Basrah, seorang lelaki dari warga kota Basrah. Tidak disebut nama lelaki ini, maka secara mudah dapat dikenali bahawa sanad hadis ini adalah dhaif kerana hadirnya seorang perawi dalam sanadnya yang tidak disebut namanya. Demikian jugalah yang dijelaskan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan rakan-rakannya di bahagian nota kaki. Okey, nota kaki nombor 2. Okey, di sini nombor 2, sanadnya dhaif kerana tidak diketahui rawi daripada Qabisah bin Al-Mukhariq. Hadis yang seumpama atau semisal, maksudnya dengan lafaz yang sedikit berbeza, juga dikeluarkan oleh Imam Ibn Sunni dalam Amal Al-Yawm wal Lailah dan Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Ayuh kita rujuk ya. Baik, di sini kitab Amal Al-Yawm wal Lailah oleh Imam Ibn Sunni yang wafat tahun 364 Hijrah. Hadis nombor 133. Okey. Lafaznya ialah yang saya kata tadi kan sedikit berbeza. Subhanallahil azimi wa bihamdi wala haula wala quwata illa billah. Salasa marratin, 3 kali. Jadi lafaz zikirnya sedikit berbeza. Dalam rujukan yang sama, tetapi jalan periwayatan yang lain, hadis nombor 134 seterusnya ya. Okey, jadi ya Qabisah, apabila telah selesai solat subuh, okey, maka katakanlah subhanallahil azimi wa bihamdi wala haula wala quwata illa billah arba'an, 4 kali pula ya. Baik, rujukan seterusnya dalam Al-Mu'jamul Kabir oleh Imam At-Tabarani.
Al-Mu'jamul Kabir oleh Imam At-Tabarani, wafat tahun 360 Hijrah, jilid 18, muka surat 368. Ya Qabisah, kulu salasa marratin iza sallaita al-ghadah, apabila kamu telah selesai solat di waktu pagi, yang ini solat subuh ya, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azimi wa bihamdih, wala haula wala quwwata illa billah. Jadi lafaz zikirnya berbeza-beza. Dalam semua dalam periwayatan tadi yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Sunni, oleh Imam At-Tabarani, dalam sanadnya ada kelemahan. Sama ada darjatnya, dapat dinaikkan ke taraf hasan li ghairihi atau tidak. Setakat ini saya tidak menemui ahli hadis yang menilainya sedemikian. Apatah lagi lafaz zikirnya sedikit berbeza, sama ada dari sudut lafaz atau bilangan. Ada yang kata 3 kali, ada yang kata 4 kali ya. Okey, baik, kembali ke riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Darjat sanadnya sebagaimana jelas Syekh Syu'aib Arnaud dan rakan-rakannya adalah dhaif. Ia bukanlah dhaif jiddan, ia bukanlah maudhu'. Bererti ia boleh diamalkan atas dasar keutamaan beramal bagi sesiapa yang menghendakinya. Cuma berdasarkan disiplin ilmu hadis tidak boleh berkata Rasulullah SAW bersabda secara pasti. Sebaliknya hendaklah berkata dalam sebuah riwayat. Kemudian hendaklah juga dijelaskan bahawa darjat sanadnya dhaif, supaya masyarakat tidak salah faham bahawa ia adalah hadis yang sahih atau hasan. Di sini ingin saya berkongsi kehairanan saya terhadap sikap sebahagian agamawan yang suka menyampaikan hadis dhaif. Favorit mereka, kegemaran mereka ialah menyampaikan hadis dhaif atas tujuan keutamaan beramal, atas tujuan anjuran beramal, tetapi tidak pula mahu menerangkan bahawa darjatnya adalah dhaif. Seolah-olah mereka tahu jika diterangkan bahawa darjatnya adalah dhaif, orang tidak akan menerimanya. Padahal jika mereka mengetahui orang tidak akan menerimanya, hendaklah mereka beralih kepada menyampaikan hadis yang sahih dan hasan sahaja. Sikap mereka berterusan menyampaikan hadis dhaif dengan menyembunyikan darjat sebenar hadis tersebut menyebabkan saya meragui kejujuran mereka menyampaikan ilmu. Apakah mereka ingin menyampaikan ilmu atau ingin menjaga populariti di kalangan masyarakat? Dalam erti kata lain, if you believe, jika mereka meyakini yang mereka sedang melakukan sesuatu yang betul, sesuatu yang benar, yang ini menyampaikan hadis yang dhaif atas tujuan keutamaan beramal, maka sampaikanlah dan bagi tahu ia adalah hadis dhaif. Sebagai contoh, pendirian kami ialah menyampaikan hadis yang sahih dan hasan. Dan kami bila menyampaikan hadis, kami cakap dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang hasan. Sebab itu kepercayaan kami. Kami tidak menyampaikan hadis yang dhaif, melainkan dalam suasana yang sangat jarang. Sangat-sangat jarang ya. Tapi tak apalah. Jika sebahagian agamawan ini, pendirian mereka ialah boleh menyampaikan hadis yang dhaif, maka janganlah disembunyikan darjat hadis itu. Sampaikanlah bahawa ia adalah hadis yang dhaif. Kenapa disembunyikan? You believe in something and yet you are hiding it. Something fishy, isn't it? Okey. Pertama, lafaz hadis sepenuhnya. Kedua, darjat hadis. Bukan sahih ya, tetapi dhaif. Sesiapa yang nak amalkan boleh, tetapi ingat dia hadis dhaif. Ketiga, pada awal tadi saya katakan hadis yang paling dekat kepada apa yang disebut oleh ustaz. Kenapa saya berkata sedemikian? Baik, cuba bandingkan maksud hadis yang dibaca oleh ustaz dengan lafaz sebenar daripada Musnad Ahmad yang kita sama-sama baca tadi. Ustaz berkata sesiapa yang membaca Subhanallahil azimi wa bihamdih 3 kali selepas solat subuh, maka orang itu akan diminta ampun oleh batu, pokok dan tembok. Sementara dalam lafaz yang kita baca tadi, sememangnya batu, pokok dan tembok
meminta ampun bagi khabisah. Okey, ini khusus kepada khabisah ya. Ayuh kita baca sekali lagi ya. Musnad Ahmad. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya khabisah, ma mararta bi hajarin wala syajarin wala madarin illa astaghfara laka." Wahai khabisah, tidaklah engkau melintasi sebuah batu, tidak juga sepohon pokok, tidak juga tembok yang diperbuat daripada tanah liat, melainkan diminta ampun bagi engkau. Berarti bagi khabisah ni memang ada satu keistimewaan bagi dirinya, di mana apabila dia ke mana jua saja, pokok, batu, tembok dan sebagainya meminta ampun kepadanya. Adapun dengan membaca zikir subhanallahil azimi wa bihamdi 3 kali selepas solat subuh, maka keutamaannya ialah bukannya dimintakan ampun, tetapi terpelihara daripada sakit, buta, kusta dan strok ya. Okey. Ini tadi mula-mula sabda baginda. Selepas itu baru baginda sambung, wahai khabisah, iza sallaital fajra faqul, apabila engkau selesai solat fajar yakni subuh, katakanlah 3 kali subhanallahil azimi wa bihamdi. Dengan membaca zikir ini barulah mendapat keutamaan tu'afa minal amah wal juzami wal faliji. Kamu terpelihara daripada buta, kusta dan strok. Okey, jadi membaca zikir ini keutamaannya bukanlah diminta ampun, tetapi dipelihara daripada buta, kusta dan juga strok. Okey, sekarang ini timbul persoalan lain. Macam mana khabisah ni boleh memperolehi keampunan daripada batu, pokok dan tembok? Okey, yang paling dekat ialah ia merupakan, yang ini didoakan keampunan ataupun didoakan sesuatu, paling dekat merujuk kepada keutamaan orang yang lazim mengajar kebaikan kepada manusia. Dalilnya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis nombor 2609 atau penomboran lain, hadis nombor 2685 bagi edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir dengan darjat yang sahih ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, kita ke muka surat seterusnya, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namlata fi juhriha hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Bermaksud, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta warga langit dan bumi, sehinggalah kesemut dalam sarangnya dan ikan di lautan, pasti, kerana apa? Sebab ada huruf lam di sini ya, la yusalluna, pasti berdoa kepada orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Okey, sambungan di sini berkata Imam Abu Isa At-Tirmizi, hada hadis hasan sahih gharib. Okey, dan seterusnya berkata Al-Fudail bin Iyad, beliau ni seorang tokoh daripada zaman salafus soleh yang wafat tahun 187 Hijrah. Beliau berkata, alimun amilun muallimun yud'a kabiran fi malakutis samawati. Yang bermaksud seseorang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya akan disebut-sebut sebagai seorang yang hebat di kalangan para penduduk bumi. Para penduduk langit. Okey. Jadi, kembali kepada hadis khabisah tersebut. Okay, andai sahih, sebab hadis ni daif, andai sahih, maka kemungkinan yang dia ni didoakan oleh batu, pokok dan tembok dengan keampunan bukanlah kerana zikir subhanallahil azimi wa bihamdi 3 kali selepas solat subuh, tetapi kerana usahanya yang lazim mengajar kebaikan kepada manusia. Apa jua kebaikan tersebut, asalkan selari dengan syariat Islam. Okey, jadi ini yang saya kata tadi, mungkin ustaz tersilap
dalam membaca hadis. Adapun dengan membaca zikir subhanallahil azimi wa bihamdi 3 kali selepas solat subuh, maka saya ulangi keutamaannya. Dalam hadis yang dhaif ini ialah terpelihara daripada sakit buta, kusta dan juga strok. Jadi zikirnya memang ada di sini, tetapi keutamaannya itu yang saya kata mungkin Ustaz tersilap dalam membacanya, ya. Baik, demikianlah beberapa ulasan saya. Sedikit ulang kaji sebagai kesimpulan. Pertama, Ustaz Don telah tersilap dalam menyatakan darjat hadis ini sebagai sahih. Yang benar ia adalah dhaif. Ada beberapa jalan periwayatan yang lain. Setakat ini saya tidak menemui adanya ahli hadis yang mengangkat darjat hadis ini ke level hasan li ghairihi. Tapi yang pasti ia bukan sahih, ya, ia adalah dhaif. Kedua, Ustaz Don telah tersilap dalam menerangkan keutamaan zikir subhanallahil azimi wa bihamdi 3 kali selepas solat subuh. Keutamaan bagi qabisah, bahawa dia ni diminta ampun oleh batu, pokok, tembok dan sebagainya, ialah jika kita bandingkan dengan hadis lain riwayat Imam At-Tirmizi, ialah kerana sikapnya yang banyak mengajarkan manusia kebaikan. Apa jua kebaikan? Mungkin dia mengajar cara membaca, cara menulis, cara mengira atau apa-apa lain. Maka bila seseorang itu mengajar kebaikan kepada manusia, dia akan didoakan oleh Allah, para malaikat dan segala warga langit dan bumi, sehinggalah ke burung, sehinggalah ke semut dalam sarangnya dan ikan di lautan. Oleh itu tuan-tuan dan puan, alang kita sedang rujuk kepada hadis Sunan At-Tirmizi ini. Ayuh kita menjadi di kalangan orang-orang yang mengajar kebaikan, bukan pula sebaliknya, ya. Okey. Ketiga, hadis yang menerangkan keutamaan zikir ni subhanallahil azimi wa bihamdih 3 kali selepas solat subuh, darjatnya adalah dhaif. Dipersilakan bagi sesiapa yang ingin mengamalkannya. Namun, cadangan saya, di sana terdapat banyak lagi zikir yang sahih dengan keutamaan yang sahih untuk dibaca selepas solat subuh. Ayuh kita memberi keutamaan, prioriti kepada yang sahih dan hasan. Sila rujuk aplikasi Hisnul Muslim yang boleh dimuat turun untuk Android dan juga iOS. Keempat, kesilapan adalah sesuatu yang boleh berlaku kepada sesiapa jua, termasuk saya. Maka peranan saya dalam video ini ialah menerangkan apa yang betul. Maka saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.